Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sekali lagi. Tak apalah, tak ramai orang lagi pun tak apa, kita mula dulu. Nanti rakan-rakan kamu yang lain tu akan join lah sekejap lagi tu, maybe baru bangun ke apa ke kan. Okey, sementara kita tunggu rakan-rakan kita yang lain, cikgu harap kamu yang hadir sekarang boleh bersedia sebab hari ini kita akan jalankan eksperimen secara virtual. Cikgu ada postkan link untuk website tersebut di kita punya grup Telegram. Okey, cikgu akan share juga di kita punya WhatsApp, kita punya chat, bahagian chat cikgu akan boleh check lah sekarang. Okey, kita akan jalankan eksperimen sekejap lagi. Kita akan recap sekejap apa yang kita dah belajar pada hari semalam. Semalam baru kita belajar tajuk ni. So kita recap sekejap tajuk yang kita dah belajar sebelum kita jalankan eksperimen kita sementara kita tunggu rakan-rakan kita yang lain. Baik, semalam kita dah belajar tentang tajuk yang terakhir dalam bab 7 iaitu kemagnetan. Seperti yang cikgu dah terangkan semalam, kita ada dalam tajuk kemagnetan ni yang ditekankan adalah dua perkara lah utama iaitu tentang magnet kekal dan juga elektromagnet. Okay, yang pertama kita belajar semalam adalah tentang magnet kekal iaitu magnet yang wujud yang kita boleh dapati secara semula jadi dalam bentuk batu magnet dan juga yang diperbuatlah magnet buatan manusia yang diperbuat daripada bahan besi, keluli, kobalt dan juga nikel. Okey. So bahan-bahan ni akan kita gunakan untuk buat magnet buatan manusia lah. Okey, yang ni cikgu dah terangkan semalam. Maksudnya kalau magnet yang biasa ni dia sudah ada daya kemagnetan dan dia tidak perlu diperlukan tenaga elektrik ke dan sebagainya, dia memang dah ada Okey. Seterusnya kita belajar tentang sifat-sifat magnet dan seperti yang cikgu bagi tahu semalam, sifat-sifat magnet ini juga terpakai untuk elektromagnet. Semalam kita dah masuk sikit elektromagnet kan, so kita kaitkanlah apa yang kita dah belajar semalam sikit tentang elektromagnet dengan sifat-sifat magnet juga yang kita dah belajar. So semua sifat-sifat magnet ni sebenarnya kamu dah tahu. Cikgu percaya kamu bukannya semalam baru dengar magnet kan. Masa di sekolah rendah pun kamu dah belajar. Cuma semalam tu kita hanya recap dan belajar dengan lebih lanjut lah tentang magnet. Okey, so ini adalah 4 sifat-sifat magnet dan juga terpakai untuk elektromagnet. Okey, iaitu dia magnet ni dia menarik bahan magnet. Bahan magnet adalah bahan yang tertarik kepada magnet sahaja. Kalau yang tidak tertarik kepada magnet, dia adalah bukan bahan magnet lah. Okey, seterusnya magnet ni ada kutub utara, kutub selatan. Okey, kutub yang sama jenis menolak, kutub yang berlainan jenis menarik dan magnet ni juga dia akan menunjukkan arah utara selatan apabila kita gantungkan dia secara bebas. Apa maksud gantung secara bebas tu? Maksudnya kamu ada satu magnet dan kamu ikat dia dengan benang dan kamu lepaslah dia secara bebas. Okey. Itu maksudnya digantung secara bebas. Okey, dan magnet ni digunakan secara meluaslah dalam kehidupan seharian. Cuma biasa yang kita lihat yang normal lah, yang biasa kamu lihat macam fish magnet tu kan. Okey. Seterusnya kita belajar tentang medan magnet. So ingat apa yang cikgu cakap semalam, medan magnet tu adalah kawasan di mana wujud kesan daya oleh magnet. Kita dah tahu tadi sifat magnet dia menarik dan juga menolak tadi kan. Itu daya dia, daya tarikan dan juga daya tolakan. Kalau daya tarikan ni maksud dia tertarik kepada bahan magnet dan juga dia tertarik kepada kutub yang berbeza akan menarik dan kutub yang sama akan menolak. So daya-daya ni hanya ada, hanya wujud dalam medan magnet. So medan magnet ni dekat kawasan di sekitar magnet lah. Kalau semakin jauh daripada magnet, medan magnet ni semakin lemah lah, kekuatan magnet tu jadi semakin lemah. Maksudnya dia sukar untuk menarik objek ataupun bahan magnet dan juga magnet-magnet yang berlawanan kutub.
Okey, kita boleh semalam cikgu ada bagi kita boleh katakan sebagai medan magnet ni macam coverage telefon lah. Kalau kamu dah berada dalam kawasan, kamu boleh gunakan line telefon tersebut. Tapi kalau kamu berada di luar kawasan, tak ada coverage lah kan. Okey, so kita tengok sekarang adalah medan magnet. Cikgu pergi laju sebab yang ni kita dah belajar semalam. Hari ni cuma recap sahaja sebelum kita masuk ke eksperimen lah. Okey, so ini adalah cara untuk kita lukiskan medan magnet, iaitu medan magnet tu diwakili oleh garis putus-putus yang kamu lihat ini, dan medan magnet ni ada arah daya medan magnet. So arah daya medan magnet itu diwakili oleh anak panah yang ditunjukkan ini. Okey, so kita boleh lihat dekat sini ciri-ciri dia, apa yang kita boleh nampak daripada garisan medan magnet adalah kita boleh tengok kat sini garisan medan magnet mengarah dari kutub utara ke kutub selatan magnet. Okey, lihat kepada anak panah ni, dia keluar daripada utara, mengarah dari utara ke kutub selatan. Kemudian kita boleh saksikan bahawa garisan medan magnet ni dia tidak akan bertemu atau bersilang. Maksudnya dia tak akan bertindih lah antara satu sama lain. Dia adalah individu-individu secara individual lah. Okey, garisan medan magnet ni. Okey, dan kalau kita nak tahu kat mana kawasan yang mempunyai medan magnet yang kuat, di kawasan yang garisan medan magnetnya lebih rapat antara satu sama lain, maka di kawasan itu mempunyai medan magnet yang lebih kuat. So kalau makin rapat garisan itu menunjukkan kekuatan medan magnet lebih kuatlah berbanding kalau kawasan tersebut garisan medan magnet itu berjauhan antara satu sama lain. Kemudian kita belajar juga tentang titik neutral iaitu X, di mana dekat tempat X ni kita tidak ada sebarang medan magnet, jadi daya kat situ pun tak ada lah. Okay, satu titik kosong yang tidak mempunyai sebarang medan magnet. Kalau kita lihat kat sini, dia hanya X ni hanya wujud apabila ada dua magnet yang sama kutub sahaja. Tak semestinya utara-utara lah, selatan-selatan pun akan jadi ada titik neutral juga. Yang penting adalah magnet yang sama kutub. Okey. Okey, ini yang video cikgu tunjukkan semalam iaitu medan magnet kalau kita buat dengan serbuk besi. Okey, ni contoh medan magnet lah, secara real lah kita boleh buat, kita gunakan magnet bar, ini juga magnet berbentuk U, dan ini kita gunakan serbuk besi, so kita boleh lihat medan magnet. Okey. Seterusnya kita belajar elektromagnet. Okey, so elektromagnet tu apa kaitan dengan magnet kekal tu? Okey, elektromagnet ni dia mempunyai kesan magnet juga. Dia adalah magnet tapi kesan magnet dia tu sementara. Dia tak seperti magnet kekal. Magnet kekal, kesan magnetnya adalah kekal. Sebab tu nama dia kekal. Magnet kekal lah. Okey, dia jadi elektromagnet ni kesan magnetnya hanyalah sementara. Bila adanya kesan magnet ni? Apabila arus elektrik dialirkan melaluinya. Sebab itulah nama dia elektromagnet. Gabungan daripada elektrik, di huruf depan ni nama depan dia elektrik dan juga magnet. Maksudnya magnet tu sesuatu konduktor akan menjadi magnet apabila ada arus elektrik melaluinya. Ingat konduktor. Konduktor tu adalah bahan ataupun objek yang boleh mengalirkan arus elektrik. Apa-apa konduktor, wire ke gelung yang kita dah belajar semalam tu, okey, dia akan bersifat seperti magnet apabila ada arus elektrik. Jadi dia combine lah, dia ada perlukan elektrik untuk pastikan konduktor tu boleh menjadi magnet. Okey, so bila dah elektromagnet ni, maka dia mempunyai sifat seperti magnet yang kita dah tengok tadi ada 4 tu kan. So elektromagnet pun ada juga sifat-sifat itu. Tetapi sifat-sifat itu hanyalah sementara sahaja apabila ada arus elektrik. Bila bila kita tutup ataupun kita putuskan aliran arus elektrik, maka sifat-sifat magnet tu dah tak ada pada konduktor tersebut. Okey. Okey, so dekat elektromagnet pun kita ada corak medan magnet. Nanti kita dah lihat semalam ada 3 jenis konduktor yang membentuk corak medan magnet yang tertentu.
Jadi corak medan magnet tu hanya bergantung kepada bentuk konduktor. Kita ada 3 kan, dawai lurus, gergelung dan juga solenoid. So 3 ini, 3 jenis konduktor, 3 bentuk konduktor ni akan membentuk corak medan magnet yang tertentu. Dia tak akan sama. Okay. Sama juga dengan magnet biasa, dia kata garisan medan magnet lebih rapat di kawasan mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Okey, sama dengan magnet kekal. Kalau garisan magnet tu, garisan medan magnet rapat, maksudnya kawasan tu ada medan magnet yang lebih kuat. Okey, kalau garisan medan magnet dia jauh antara satu sama lain, bermaksud kekuatan medan magnet dia berkurangan. Okey. Salah satu selain daripada itu, kekuatan medan magnet juga berkurang apabila menjauhi pusat konduktor. Maksudnya semakin jauh daripada konduktor tersebut, maksudnya kita punya kekuatan medan magnet tu akan berkurang. Nanti kita tengok kat mana pusat dia. Okey, dan corak medan magnet terhasil tidak dipengaruhi oleh aliran arus yang melalui konduktor. Bermaksud corak dia tu, bentuk corak dia tu tak dipengaruhi oleh aliran arus. Dia membulat ke, dia melepeh ke, dia tak dipengaruhi oleh aliran arus. Hanya dipengaruhi oleh bentuk konduktor sahaja. Arus tidak menunjukkan ataupun tidak mempengaruhi corak dia. Okay, kalau kamu keliru dengan maksud corak ni maksudnya yang biru ni, yang cikgu tunjukkan sekarang ni, ini adalah corak medan magnet. Yang garisan putus-putus itu adalah corak medan magnet kita panggil. Okey, kat sini kamu lihat ada 3 jenis konduktor kat sini. Okey, yang pertama adalah dawai lurus, yang kedua dawai gelung dan ada solenoid. Okey, kita boleh lihat 3 jenis konduktor ni akan menghasilkan corak medan magnet yang berbeza. Okay, sebab itulah dia kata tadi corak medan magnet terbentuk bergantung kepada bentuk konduktor. Jadi kalau bentuk konduktor tu dawai lurus, kita akan dapat bulatan. Corak medan magnet yang berbentuk bulatan. Kalau dawai gelung ada 2 bulatan. Kalau solenoid dia memanjang seperti magnet bar. Okay, dan corak ini tidak dipengaruhi oleh aliran arus. Maksudnya arus kat sini dia tidak mempengaruhi. Okay, arus kat sini dia tidak mempengaruhi corak medan magnet. Sebab itulah dia tak bagi tahu pun arus ni berapa, arus ni besar ke kecil, dia tak bagi tahu sebab itu tidak mempengaruhi corak medan magnet. So ini adalah corak-corak medan magnet lah yang berwarna biru dan garisan putus-putus. Selain daripada corak medan magnet, kamu kena tahu juga tentang arah medan magnet yang dihasilkan. Okay, semalam cikgu dah ajar betul genggaman tangan kanan untuk menunjukkan arah arus. Okay, nanti kita lihat lagi untuk slide di slide yang berikutnya. Jadi yang corak medan magnet ni kamu mesti ingatlah macam mana corak dia. Tak susah pun. Kalau dawai lurus ni dia dalam bentuk bulatan. Dawai gelung bulatan juga tapi ada 2 sebab dia ada 2 macam ni kan. Cuma arah dia ni yang berbeza. Kamu lihat arah dia berbeza. Sebelah sini arusnya ke atas. Sebab itulah arah dia macam ni. So ingat petua genggaman, tangan kanan, ibu jari mewakili arah arus. Okey, ibu jari mewakili arah arus dan jari kita yang empat jari kita ni mewakili arah medan magnet. So tengoklah jari kita kan menutup ke sana. So arah dia ke sana lah. Arah medan magnet tu adalah ke sana. Okey, takkanlah jari kamu ke belakang kan. Jari kamu ke depan macam ni, so arah medan magnet kamu ke sini. Okey, untuk dawai gegelung tu kamu lihat arah arus dia ada satu ke atas. So arah medan magnet dia ke dalam. Manakala ada satu lagi bila dia pusing ke sebelah sana, arah arus itu ke bawah. So letak tangan kamu ke bawah macam ni. So bila tangan kamu ke bawah macam ni, kamu punya jari tu tutup macam tu. So dia tutup keluar kan. Sebab itulah arah arus tu ke sana. Cikgu harap kamu semua boleh cuba ya. Cuba buat guna tangan kamu, genggaman tangan kanan
buat sehingga berjaya dapat arah seperti yang ditunjukkan dalam buku teks. Okey, ni semua ada dalam buku teks. Kamu boleh lihat dalam buku teks ini semua. Cuba buat dengan genggaman tangan kanan kamu untuk menunjukkan arah arus dan juga arah medan magnet. Okey, sebab dalam soalan dia akan minta kamu untuk tunjukkan di manakah arah medan magnet. Arah arus cikgu dah ajar dah, iaitu dari terminal positif ke terminal negatif. Okey, arah medan magnet yang kamu kena ingat, gunakan petua genggaman tangan kanan untuk dawai lurus, dan dawai gelung ni juga boleh. Cuma dawai gelung ni dia ada dua arah arus. Jadi kamu kena buat dua kali lah. Satu ke atas, satu ke bawah. Okey, untuk solenoid pula, cikgu ada ajar dua cara semalam kan. Okey, kalau dalam buku kamu, mari kita tengok. Okey, ini yang cikgu cakap tadi petua genggaman tangan kanan. Ini kamu kena ingat arah arus elektrik dari positif ke negatif. Dia berlawanan dengan arah elektron. Kalau elektron, negatif ke positif. Kalau arus, positif ke negatif. Okey, cikgu dah tunjukkan semalam. Okey, so ni petua genggaman tangan kanan. Okey, ni yang seperti cikgu cakap tadi. Cara nak pegang Okey. Ini ada dalam buku teks kamu. Cikgu nak tunjukkan yang solenoid. Okey, ada dua cara untuk menentukan utara dan selatan untuk solenoid lah. Dalam buku teks kamu dia ajar yang ini, iaitu mengikut arah jam dan juga mengalir mengikut lawan jam. Okey, yang arus yang mengalir mengikut lawan jam adalah utara, manakala arus yang mengalir mengikut arah jam ialah kutub selatan. Okey, macam mana kita nak buat yang ini kelas? Okey, yang ini kamu lihat kita dah tentukan arah arus. Yang positif tu, yang panjang, okey, kita punya bateri dekat sini, simbol bateri. Yang panjang tu adalah positif dan yang pendek tu adalah negatif. So kamu lihat dia punya anak panah tu bergerak daripada positif ke negatif. Okey, caranya adalah untuk kamu lukis yang bulatan north, bulatan utara dan bulatan selatan ni, kamu kena lihat daripada sisi sebelah sini. Kamu kena bayangkan, kamu lihat dia macam tu. Kamu lihat macam tu, so wire dia tu ataupun arus dia tu mengalir ke mana? Arah jam atau mengikut arah jam atau lawan jam. Okey, kalau siapa yang mahir dengan cara ini silakan. Cikgu tak ada masalah, dua-dua cara boleh digunakan. Okey, tapi kalau cikgu sukar untuk fahamlah dengan cara ini sebab kurang imajinasi. Okey, jadi cikgu gunakan cara yang kedua. Okey, cara yang kedua ni lebih mudah dan gunakan petua genggaman tangan kanan juga. Tapi yang ini tak ada dalam buku teks. Okey, tak ada masalah. Dalam exam dia tak kata pun dengan menggunakan cara buku teks, dia tak tahu pun kamu guna cara mana kan. Yang penting kamu boleh label di mana utara dan di mana selatan. Okey, sama juga kita gunakan petua genggaman tangan kanan, tapi kita punya jari kita bukan lagi mewakili arus. Okey, dia terbalik kalau petua genggaman tangan kanan untuk dawai lurus tadi, yang ibu jari adalah arus, yang ini adalah jari kita adalah arah medan magnet. Tapi untuk solenoid dia terbalik. Jari kita mewakili arus, manakala kita punya ibu jari mewakili utara. Okey, jadi caranya adalah kamu lukis dulu, kita kena lukis arah arus. Okey, seperti yang dia buat ni, arah arus macam ni. Kemudian pegang, kamu imajinasikan kamu pegang kita punya solenoid tu. Okey, solenoid ini dia besi sahaja, okey, teras besi. Okey, dan kita lilitlah dengan wire seperti ini kelas. Okey, so bila kita pegang tu, current ataupun arus ni diwakili oleh jari kita. Okey, dan utara ni adalah ibu jari mewakili utara. So peganglah, tengok jari kita ni tutup ke mana. So tutupan jari kita ni mestilah mengikut arah arus. Maka kita dapatlah utara sebelah sini. Okey, boleh cuba Kalau macam ni jari kita tutup ke dalam kan, so maksudnya arus dia ke belah sana.
terbalik dengan yang gambar yang cikgu bagi. So maksudnya dia ke sana lah. Jadi utara ke sebelah sini. Boleh cuba sampai dapat. Kena cubalah sampai dapat sebab ada soalan. Cikgu ada bagi satu soalan dalam modul kamu. Nanti kalau kita sempat kita boleh bincang lah. Okey, tu tentang solenoid. Hari ni kita akan jalankan eksperimen ini. Sebenarnya eksperimen ni kita boleh buat di rumah. Tapi cikgu tak sempat nak bagi tahu kamu. So after this kamu boleh cubalah. Tapi kita hari ni kita buat secara virtual sahaja. Virtual lebih selamat kan? Okey, tapi kamu tak ada experience secara fizikal. Tapi boleh buatlah benda ni di rumah. Nanti boleh cuba. Okey, mari kita lihat eksperimen ini sebelum kita jalankan yang virtual punya. Hello boys and girls and welcome to Hoopla Kids Lab, making science super fun and super easy. Today I'm going to show you how to make your own electromagnet. This is an awesome experiment and one of the first ones that I learned. You're going to need some copper wire, a magnet, some metal objects, an iron nail. Okey, so ini adalah kita punya peralatan yang digunakan. Copper wire ni dawai kuprum. Okey, so ini metal object. Kita ada klip kertas, pin dan sebagainya. Okey, lepas tu kita ada iron nail, paku besi. Paku biasa yang kita guna kat rumah tu, dan kita ada bateri kat sini. Nail and a size D battery. The first step is to take your copper wire and very carefully wrap it around the nail in a spiral pattern. You might need an adult to help you with this. It should end up looking a little bit like a screw. Okay, so make sure that it's tightly wound around the iron nail. This is a very important part of the process. And make sure that you leave 2 lengths of wire on either end. Then curl it around to make sure that you get a better contact with your battery. Then very carefully line up the 2 ends of the copper wire with the battery. One on the positive end and one on the negative end. Okey, kalau kita lihat dekat sini, eksperimen yang kita jalankan, apa faktor keselamatan yang kurang dititik beratkan? Okey, kat sini semua radas ini ataupun semua bahan dia ni boleh mengalirkan arus elektrik. Dia adalah semua konduktor. Paku ni konduktor, dawai kuprum ni konduktor. Jadi sangat bahayalah, sedikit bahayalah eksperimen ini. Sepatutnya yang lebih bagus, yang lebih bagus adalah kita gunakan dawai kuprum ni yang bertebat. Apa maksud bertebat? Yang dililit dengan plastik dan sebagainya. Yang bertebat lah. Jadi ataupun kita boleh, kalau tak ada yang bertebat, janganlah guna tangan kita secara bare hands. Jangan guna, pastikan kita gunakan sarung tangan ataupun kain untuk pegang ketika kita sambungkan dengan bateri, sebab dia boleh mengalirkan arus elektrik kan. So bila kita gunakan kain ataupun plastik ataupun objek yang penebat elektrik, so dia boleh menyelamatkan kita lah. Tapi kat sini bateri dia satu je, so maybe kurang dia punya voltan dan arus dia pun berkurangan. Tapi kalau kita nak buat di rumah, sila berhati-hati. Okey, pastikan kamu tahu yang mana penebat, yang mana satu konduktor elektrik. The battery will get very warm during this experiment, so make sure that you have an adult present and maybe something like a tea towel to cover your hand. Turn the battery onto its side to hold the wire in place. Okey, so kita lihat dia pegang dengan satu bahan yang penebat. Jadi selamatlah. So make sure kalau nak buat di rumah, pastikan jaga keselamatan. Okey. So kita boleh lihat the iron up against your metal object. Dia boleh menarik. You see that all of a sudden the iron nail has become a magnet. Yes. Isn't that the coolest thing you've ever seen? So inilah kita panggil sebagai elektromagnet, yang mana paku ni, paku ni pada asalnya bukan magnet kan. Mana boleh, paku tak boleh menarik bahan-bahan seperti klip kertas, pin ni, dia tak boleh tarik pun. Tapi kita jadikan paku ini sebagai magnet dengan mengalirkan arus elektrik melaluinya. Bila kita sambungkan bateri dengan wire ni kepada paku ini terus menjadi magnet dan boleh menarik.
Tapi paku ni sementara je lah jadi magnet. Sebab tu kita panggil dia sebagai elektromagnet. Kita gabungkan elektrik dan menjadikan paku ini mempunyai sifat-sifat magnet. Okey. Jadi sementara sahaja. Bila kita putuskan arus elektrik, dah tak ada lagi kesan magnet pada paku itu. This is because the electricity flowing through the copper wire has passed into the iron nail, making it magnetic. If we remove the copper wire from the battery, you'll see that the nail is still slightly magnetic, but nothing near as much as it was a moment ago. This is because the electricity is no longer flowing through the metal. Why don't you see if you can still pick up a few other objects? And there you go. That's how you can make your very own electromagnet at home. Thanks for watching, boys and girls. I hope you enjoyed the experiment. Please subscribe to our channel on the link above and leave any comments in the box below. And we'll see you very soon. Okey, itu adalah eksperimen elektromagnet. Okey, yang mana sepatutnya kita kena buatlah eksperimen tersebut. Okey, iaitu kita ada eksperimen 7.2. Kalau kamu lihat dekat buku teks kamu, okey, muka surat 161, itu adalah eksperimen wajib yang kamu kena buat. Dan eksperimen ni sangat menarik sebenarnya kalau kita buatlah dekat sekolah. Okey, tapi tak apa, hari ni kita akan buat secara virtual dulu. Kemudian nanti kalau kita dah sekolah nanti, mana tahu nanti dah boleh buka sekolah, kita boleh cuba buat eksperimen ini di sekolah pula. Okey, so dalam eksperimen 7.2, kita nak mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Dalam elektromagnet dalam elektromagnet, bukan magnet kekal. Kalau magnet kekal tu kamu tak boleh buat apa-apa sebab dia sudah kalau magnet yang daripada batu magnet tu memang dah originally kekuatan dia banyak tu. Tapi untuk elektromagnet, kita boleh kawal kekuatan medan magnet dia. Kita nak suruh kuasa magnet dia tu kesan daya magnet dia tu besar ataupun lemah, kuat ataupun lemah, kita boleh kawal dia. Okey, macam mana kita nak kawal? Kita kawal faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Ada dua faktor, iaitu yang pertama adalah arus dan yang kedua adalah bilangan lilitan gegelung. Okey, ingat tadi masa yang eksperimen yang paku tadi yang kita tunjuk, yang kita tengok video tu, masa cikgu tu dia buat eksperimen, dia lilitkan paku tersebut dengan dawai kuprem. So banyak mana lilitan yang dibuat itu akan mempengaruhi kekuatan medan magnet. Semakin banyak lilitan itu, maksudnya kita lilit banyak kali, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Okey? Jadi kalau kita nak suruh solenoid kita, yang tadi yang cikgu tu buat paku tu adalah solenoid lah ya, solenoid. Kalau kita nak solenoid kita, kekuatan medan magnet dia sangat tinggi ataupun kuat, kita boleh tambahkan bilangan lilitan. Kalau mula-mula kita buat 10 lilitan, kita boleh tambah dia jadi 20, tambah dia jadi 30. Lilit sahaja. Okey. Dan yang pertama tadi adalah arus. Semakin besar arus yang mengalir dalam konduktor, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Jadi kalau kita nak suruh tinggi lagi kekuatan medan magnet, kita kena besarkan arus. Kita kena tambahkan arus dalam kita punya litar tadi. Macam mana nak tambahkan arus? Kalau yang cikgu tadi tu dia guna satu bateri, kita boleh guna 2 atau 3 bateri. Nanti dia akan arus tu jadi lebih besar dan kekuatan medan magnet itu akan bertambah. Apa maksud kekuatan medan magnet itu bertambah? Maksudnya magnet tu boleh menarik lebih banyak lagi objek. Kalau kita guna satu bateri contohnya, boleh tarik satu klip kertas je. Tapi bila kita tambah lagi 2-3 bateri, boleh tarik lebih banyak klip kertas. Boleh tarik 3 atau 4 klip kertas. Macam itulah. So kekuatan medan magnet tu lagi tinggi ataupun lagi kuat medan magnet dia, lagi banyak objek yang boleh ditarik. Maksudnya lagi kuat lah. Kita kata macam kuasa dia lagi kuat macam tu. Okey. Jadi kita akan jalankan eksperimen itu sekarang. Okey, ini adalah yang set up radas dalam buku teks. Okey, kita boleh lihat dekat buku teks kamu lah, muka surat 161 itu adalah set up ataupun susunan radas
pada muka surat 161 iaitu rajah 7.21 yang mana kita akan gunakan rod besi macam ni. Okay, rod besi, dawai kupra, kita lilit pada rod besi ini untuk kita bentuk solenoid dan kita akan gunakan jarum peniti. Yang ni dalam makmal lah, kita akan tarik jarum peniti ni dan kita akan lihat berapa banyak jarum peniti yang kita dapat tarik. Okay. So sekarang kita akan jalankan eksperimen menggunakan website yang cikgu dah tunjukkan, yang cikgu dah share. Okay. Yang cikgu dah share semalam Okey, yang website ini kelas. Okey, jadi cikgu bagi masa sekejap untuk kamu nampak kan kita punya. Okey, dah nampak Okey, untuk kamu set up kan supaya kamu boleh buka lah. Boleh bersedia. Kecil sangat pula. Okey, cikgu harap kamu nampak lah klik kertas Kita ada klik kertas kat bawah tu. Okey. Sekejap ya, cikgu share screen untuk kamu nampakkan. Okey, so ini adalah eksperimen kita. Baik, ini adalah eksperimen kita dan ini adalah kita punya setup untuk radas. Okey, dalam website ni dia dah set upkan untuk kamu. Jadi kita tak payah lagi lah nak set up kan. Setup macam ni lah, susunan radasnya macam ni. Kita tak perlu lagi buat lah dekat rumah, kita gunakan website ini sahaja. Okey, ada masalah tak untuk pergi ke website ini? Cikgu tak pasti kalau yang guna telefon tu, cikgu tak sempat nak cuba dengan telefon gunakan website ini. Okey, kalau tak apa, tak ada masalah, kita cuba bersama-sama. Okey, kalau kita lihat pada rajah 7.21 dengan yang website ini tunjukkan, lebih kurang sahaja kan? Okey, kita ada bateri. Okey, dekat sini dia gunakan bekalan kuasa arus terus. Okey, bekalan kuasa ni dia ada macam kotak macam tu, so kamu boleh laraskan nak 2 volt, 3 volt, 4 volt macam tu lah. Kita tak gunakan bateri kalau dekat makmal kita. Tapi dalam eksperimen ni kita gunakan bateri, dia sama je, cuma mungkin dia tak ada untuk bekalan kuasa ni. Okey, kemudian kita ada rod besi. Okey, dia ada juga iron rod. Iron rod dekat sini. Okey. Kemudian kita ada dawai kupram yang dililit pada rod besi. Okey, so kita ada yang warna hitam ni adalah dawai kupram lah. Okey, yang telah dililit untuk kamu. Okey, kemudian kita ada jarum peniti di makmal. Tapi dekat website ni kita gunakan paper clips ataupun apa kita panggil? Klip kertas. Klip kertas. So kita ada dua dekat sini tu tak ada masalah, yang ni tak ada masalah. Okey. So sekarang ni kita lihat setup dia, susunan radas dia dah sama dengan kita punya eksperimen. Okay, kita baca sedikit. Eksperimen 7.2 tujuannya adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Tadi cikgu dah sebutkan untuk kamu kan, kita ada dua faktor iaitu arus dan juga bilangan lilitan. Jadi sekarang kita nak tengok betul ke tak, kita nak buktikan tentang kedua-dua faktor tersebut. Okey, kita buat dulu A, hubungan antara arus yang mengalir dengan kekuatan medan magnet. Kita nak tengok faktor yang pertama dulu iaitu arus. Kita nak tengok adakah arus ini mempengaruhi kekuatan medan magnet dia. Okey, pernyataan masalah, adakah arus yang mengalir mempengaruhi kekuatan medan magnet? Hipotesis, semakin besar arus yang mengalir dalam konduktor, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Hipotesis ni maksudnya kesimpulan awal. Sebelum kita buat eksperimen, kita kata saya rasa semakin besar arus yang mengalir dalam konduktor, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Hipotesis ni macam kesimpulan yang kita buat, ia adalah kesimpulan yang kita buat bukan macam. Dia adalah kesimpulan yang kita buat sebelum kita jalankan eksperimen. Macam kita buat kesimpulan dalam kehidupan kita juga, kita tak bincang, kita tak siasat kan.
Belum apa-apa kita dah cakap macam tu. Itu hipotesis lah. Okey, jadi untuk kita siasat adakah betul hipotesis ini diterima ataupun tidak, kita ada 3 pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dimalarkan adalah bilangan lilitan kegelung. Okey, untuk eksperimen A ni kita kena malarkan untuk bilangan lilitan kegelung. Kita fixkan, kita tetapkan berapa bilangan kegelung yang kita nak guna. Bilangan lilitan. So maksudnya yang ni lah, yang berapa kali dia nak lilit ni, itu adalah bilangan lilitan kegelung. Okey, yang kita nak manipulasikan adalah arus. Kita akan ubahkan nilai-nilai arus ni. Nanti dia tunjukkan macam mana. Okey, dan yang bergerak balas adalah kita nak lihat bilangan jarum peniti yang ditarik. Jadi dalam eksperimen kita nak lihat berapa banyak paper clips yang dapat ditarik oleh kita punya elektromagnet dekat sini. Okey. Jadi bila semakin banyak paper clip yang ditarik menunjukkan bahawa elektromagnet ni kekuatan dia semakin tinggi. Macam tu. Okey, so ni bahan dan radar cikgu dah terangkan tadi. Okey, prosedur. Kita dah buat susunkan radar seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.1 dengan 10 lilitan dawai kupram. Kita tak buat 10, kita hanya buat 3 lah, nanti kita tengok macam mana. Okey, kita buat 3 je, kita ikut setup kat sini. Okey, hidupkan switch dan laraskan rheostat untuk memperoleh arus 0.5 ampere. Okey, dekat sini kelas, kita untuk kita punya untuk kita punya eksperimen secara virtual ni, kita akan ubah number of batteries dekat sini untuk kita dapatkan arus yang berbeza. Ingat tak masa kita belajar elektrik dulu, masa eksperimen 7.1 kita belajar arus, rintangan dan juga voltan. Kita guna ammeter semua tu. Kita nak tambahkan arus, kita tambahkan voltan dia. So kita tambah bateri lah kat sini. Kalau dalam eksperimen ni dia gunakan rheostat. Rheostat ni adalah perintang boleh laras. Dia rintangan. Okay, bila dia laraskan supaya bacaan ammeter tu menunjukkan arus yang dia nak lah. Okay, kemudian bila kita dah hidupkan switch, kita lihat okey, matikan switch supaya semua jarum peniti. Gantikan piring bateri yang masih mempunyai jarum peniti dengan sebuah piring bateri kosong. Okey, ni dia nak test dulu sebelum Okey, kemudian kita tengok berapakah jarum peniti yang ditarik oleh rod besi ini. Dan ulanglah langkah tersebut dan kita tengok dan kita rekodkan pemerhatian kita. Okey, so sekarang kita akan buat. Kita dah ada bateri dah, kita guna bateri satu dulu. Okey, kita onkan switch. Macam mana nak? Oh, sini super. Play. Okey, play. Okey, bila kamu play kamu kena tekan play. Okey, kita reset jap. Okey. Kalau kita lihat kat sini, kita tengok metal of rod. Ni jenis-jenis rod ini kita gunakan iron. Okey, size of rod ni kita gunakan small ataupun large. Okey, kita gunakan large lah. Kita tetapkan saja kat sini. Yang ni biasa kamu ikut saja yang kita dah buat dekat sini Okey. Enable data logger. Okey, dekat sini dia akan tunjukkan data-data yang kita peroleh. So kita tak perlu catat. Dia akan catat secara sendiri. Wow, menarik. Okey. Untuk kita jalankan eksperimen ni, kamu mesti tekan play. Kita tak boleh gerakkan switch. Kita kena tekan play, barulah switch ni akan ditutup. Okey. Jadi kita tekan play. Sekarang ni switch ini sudah ditutup. Okey. Bateri dia satu. Okey, number of coil, bilangan lilitan adalah 3. Ini kita tak perlu usik sebab kita nak bilangan lilitan kita dimalarkan. Okey, so sekarang kita gerakkan iron rod ini ke bawah. Menyentuh paper clip. Tengok dia boleh angkat ke tak. Oh, tak boleh cikgu. Tak naik pun. Satu pun tak naik. Okey. Tak apa. Kita kosong lah. Satu bateri kosong. Mungkin terlalu sikit coil ni cikgu rasa. Okey, tak apa. Kita cuba. Okey, kemudian kita reset balik. Okey, dia dah catatkan untuk kamu. Nampak tak kat sini? Dia catat number of paper clip attract 0. Bilangan klip kertas yang ditarik adalah kosong. Okey, cikgu besarkan. Bilangan paper clip yang ditarik adalah kosong. Bilangan bateri 1. Okey, F ni untuk full. Okey, bateri kita full lah, tengok hijau ni kan. Okey, number of coil bilangan lilitan adalah 3.
Jenis rod ni adalah iron, besi, dan size L maksudnya large lah dekat sini. Yang penting yang kita nak lihat adalah number of paper clips attract, bilangan klip kertas yang ditarik. Okey, sekarang kita naikkan bilangan bateri. Boleh catat kalau rasa nak catat Okey, kita naikkan bilangan bateri. Okey, sekarang bateri kita 2. Okey, sekarang bateri kita dah 2 kat sini. Kita tekan play. Okey, macam tadi juga kita tarik. Tolak dia ke bawah dan kita tengok. Oh, ada 1. Okey, nampak tak? Bilangan diletan kita tak ubah, tapi kita tambahkan bateri. Bila tambah bateri, arus akan bertambah lah. Jadi, kita tengok kita punya bilangan klip kertas kita bertambah. Tadi kosong, sekarang dah jadi 1. Maksudnya, kita dapati bahawa kekuatan elektromagnet ni semakin meningkat. Okey, kita reset setup. Okey, kita tambah lagi bateri Tadi 2, sekarang kita tambah lagi 1, 3. Okey, 3 bateri pula. Okey, 3 bateri. Yang lain tak perlu kacau. Kita hanya tengok kepada bilangan bateri sahaja untuk yang eksperimen yang pertama. Okey, dah number bateri ni 3. 3 dah bateri kita. Okey, kita tekan play. Sebab kita nak on switch kita. Sama juga, gerakkan rod kaca kamu ke bawah. Okey, lihat. Ada 2. Yes, bila kita gunakan 3 bateri, klip kertas yang dapat ditarik adalah 2. So nampak dia semakin banyak klip kertas yang ditarik. Okey, semakin banyak klip kertas yang ditarik. Okey, kita reset setup. Kita tambah lagi bateri kita. Tadi bateri kita 1, 2, 3. Okey, cikgu rasa dia sampai 4 kalau tak silap cikgu ke 5. Okey, ada satu lagi 5. Okey, sekarang ni kita guna 4 pula bateri. Tadi kita guna 1 bateri, klip kertas yang ditarik tak dapat kosong. Maksudnya tak cukup arus lah tu, tak cukup arus. Okey, kita gunakan bateri 2, kita dapat tarik klip kertas 1. Kita gunakan 3 bateri, kita dapat tarikkan klip kertas itu 2. Okey, sekarang kita gunakan 4 bateri. Kita play kat sini. Okey, gerakkan iron rod kita ke bawah. Okey, berapa ni? Okey, so kita dapat 3. Boleh tak? Okey, cikgu harap semua boleh cikgu tengok dekat sebelah kanan ni sebab cikgu ada satu lagi tab. Cikgu tengok siapa yang masuk. Cikgu tengok paparan. Pokoklah kamu tak nampak ke apa kan. Okey, so kita dah nampak dah dekat sini. Bila kita tambah bateri 4, bilangan klip kertas jadi 3. So tengok kat sini kita ada 1, 2, 3. Okey. Boleh kelas? Kalau ada soalan, ada masalah, boleh tekan dekat chat room. Nanti cikgu tengoklah. Setakat ni cikgu tengok macam tak ada pun soalan. Okay, so cikgu harap semua orang boleh buat Okay, so kita ada satu lagi bateri kan. Mari kita buat lagi satu. Reset setup. Jangan reset table kelas. Kalau kamu reset table, semua ni akan habis. Dia akan padam semula. Macam tu. Okay, so kita reset setup. Okay, reset setup. Okay, kita tambahkan bateri kita menjadi 4 dah. 5. Okay, ada sampai 5 je boleh. Tak ada masalah. Okay, number of batteries 5. Okay, kita gunakan 5 bateri pula. Okay, yang sebelah sini tak perlu nak tukar. Kalau dah bersedia, kita play. Switch kita dah ditutup Okay, macam biasa gerakkan iron rod kita ke bawah. Okay, so kita tengok ada berapa. Okay, kat sini ada 3 juga. Ada 3 juga cikgu. Tak apa, tak ada masalah. Sebabnya kita punya ni dia bergantung kepada kadang-kadang tak cukup lagi kan. Tak ada masalah. Tapi yang penting apa yang kita dapat kat sini kelas. Ada tak yang dapat 1? Cikgu tiba-tiba dapat 1 cikgu. Kalau kamu main-main mungkin dia jatuh ke apa ke. Okay. So kat sini kita dapat 3 Jadi daripada jadual yang kita dapat kat sini, kita dapati
bila kita tambah bateri kita, bateri 1, bateri 2, 2 bateri, bateri 3 bateri, 4 bateri, 5 bateri, kita dapati bilangan klip kertas yang ditarik juga meningkat. Jadi kita tambah bateri ni sebab kita nak tambahkan arus. Cikgu dah ajar dulu masa kita belajar di 7.1 dulu. Cara untuk kita tambahkan arus kita adalah kita tambahkan bateri kita. Okey? Jadi terbuktilah dekat sini bila kita tambah bateri, bila arus bertambah, kekuatan medan magnet untuk elektromagnet tu bertambah kuat. Macam mana kita tahu bertambah kuat? Sebab dia boleh tarik lebih banyak klip kertas bila kita tambahkan bateri. Okey, so ni kamu boleh catatlah. Okey, cikgu print screen. Kita share, cikgu share dekat kita punya group So yang ni yang kita dah buat. Okey, satu eksperimen. Okey, baik. Jadi kita balik semula kepada eksperimen kita. Kita tengok buku teks kita. Jadi adakah hipotesis kita diterima kelas? Ya, kita dapati bahawa bila arus bertambah, bilangan klip kertas ni bertambah menunjukkan bahawa kekuatan medan magnet juga bertambah. Jadi hipotesis kita diterima, semakin besar arus yang mengalir dalam konduktor, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Okey? Satu cikgu cakap tadi, bila kekuatan medan magnet tu semakin kuat, maksudnya dia boleh tarik lebih banyak objek. Jadi kat sini kita lihat dia boleh tarik lebih banyak klip kertas. Itu menunjukkan medan magnet dia semakin kuat, semakin bertambah. Okey. Jadi satunya kita, kalau dalam exam macam mana kita nak tambah arus ni, kita boleh tambahkan bateri kita Tambahkan bateri, maka kita akan tambahkan. Tapi kalau soalan, kamu kena kata tambahkan arus. Tak boleh kata tambah bateri. Sebab yang mempengaruhi faktor kekuatan medan magnet adalah arus. Okey? Tak apa, nanti kita akan pergi kepada soalan, kita tengok jawapan tu nak jawab macam mana. Serta-serta soalan ada jawapan yang berbeza. Okey, kita teruskan untuk eksperimen 7.2b. Eksperimen 7.2b iaitu hubungan antara bilangan lilitan gegelung, faktor yang kedua, dengan kekuatan medan magnet. Kita nak ubah pula bilangan lilitan gegelung ni Okey, hipotesis kita, kesimpulan awal kita adalah semakin banyak bilangan lilitan gegelung, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Jadi kita secara teorinya, dia kata bila bilangan lilitan gegelung ni meningkat, makin banyak bilangan kat sini, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Okey, kita gunakan setup yang sama, radas yang sama, tapi kat sini dia tulis pemboleh ubah yang dimalarkan adalah arus. Jadi kita kena gunakan bilangan bateri yang samalah. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah bilangan lilitan gegelung. Jadi kita akan ubahkan bilangan lilitan gegelung dekat sini. Dan pemboleh ubah yang bergerak balas, apa yang kita nak lihat, apa yang kita nak catat adalah bilangan jarum peniti yang ditarik. Kita nak tengok, kalau dekat kita punya website ni, kita nak tengoklah berapa banyak klip kertas yang ditarik. Sama juga macam yang A tadi, cuma yang A tadi kita ubah bateri. Kita tak ubah number of coils ataupun bilangan lilitan. Tapi untuk B, kita ubah bilangan lilitan dia. Apa yang kita perhatikan adalah sama je, iaitu bilangan klip kertas yang ditarik. Okey, so sama je prosedur dia, cuma yang kita ubah tu berbeza-beza. Okey, kalau kat sini dia kata ulang langkah 1 hingga 5 dengan menggunakan 20, 30, 40 dan 50 lilitan. Tapi kat sini kita tak adalah sampai berpuluh-puluh tu. Kita tengok website ni dia bagi berapa Okey, mari kita jalankan eksperimen ini. Okey, macam biasa juga kita reset setup. Okey. Kita tak payah reset table pun tak apa sebab nanti kita pandai-pandai lah tengok kita tengok number of course ni bila dia berubah. Okey, baik, kita gunakan satu bateri kita gunakan bateri 5. Kita setkan supaya bateri ni dia jadi 5 lah.
Okey, kita reset table supaya kamu tak keliru nanti sebab kita ada bateri 5 kat sini kan. Okey, so kita reset table tapi tak apa, cikgu dah paste tadi dekat group kita kan, so boleh tengok nanti. Okey, pastikan bateri kita sentiasa 5. Okey, pastikan bateri kita sentiasa 5 sebab kita nak kekalkan, kita nak pemboleh ubah yang dimalarkan adalah arus. Maksudnya kita kena tetapkan arus dia banyak mana. Jadi untuk tetapkan arus tu banyak mana, kita kena tetapkan bilangan bateri tu pastikan dia sama lah. Okey, kita gunakan bateri tu 5. So ingat kita guna bateri 5. Number of coil, bilangan gegelung bilangan lilitan ni. Bilangan lilitan dekat sini 3. Okey, kita play. Kita lihat berapa yang ditarik. Okey. 3 gegelung, 3 lilitan, 3 klip kertas. Bateri ni kita nak tengok tak? Kita tak nak tengok dah sebab kita nak tengok bilangan lilitan tadi okey. So 3 lilitan, 3 klip kertas. Okey. Kita reset. Okey, bateri tambah bateri macam biasa gunakan 5 sebab tadi kita dah guna 5. So sekarang kita nak tambah number of coils, bilangan lilitan. Bateri ni kita kekal 5 sebab tadi kita guna 5 kan, jadi kena sentiasa guna 5. Jangan tiba-tiba kamu guna 1 pula. Sebab tadi yang first kita dah guna 5, so yang second pun kita kena guna 5 lah. Tapi yang kita ubah adalah bilangan lilitan. Okey, kita tambah bilangan lilitan. 3, 5 terus Okey, tak apa. Okey, sekarang bilangan lilitan dia dah jadi 5 dekat sini. Okey, bilangan lilitan jadi 5. Kita play. Switch telah ditutup. Gerakkan kita punya rod ke bawah. Okey. Jadi bilangan yang ditarik adalah 5. Bilangan lilitan 5. Bilangan klip kertas yang ditarik adalah 5. Okey, reset setup. Pastikan bateri juga 5. Okey. Tambahkan bilangan lilitan kepada 9. Tadi bilangan lilitan adalah 5 Sorry. Okey, bilangan lilitan tadi kita ada 3, kemudian 5. Sekarang kita buat bilangan lilitan adalah 9. Bateri masih sama, 5. Bateri kita 5. Okey, kita play untuk tutupkan switch kita. Tolakkan rod kaca kita ke bawah. Okey. So kita lihat ada berapa? Oh, 5 juga. Okey, mungkin sebab dekat sini dia kata, kalau kita lihat dekat hujung ni the rod has reached its maximum magnetic strength. Okey lah. Okey, tak apa. So kat sini kita tengok number of coils kita ada 3, 5 dan 9. Kita tambahkan bilangan lilitan, kita tengok bilangan klip kertas juga bertambah. Okey, so cikgu print screen. Ini eksperimen yang kedua. Okey, so nanti boleh cek baliklah dekat kita punya group Okey, sekarang mari kita cuba lagi. Tapi bateri kita kurangkan. Tak payahlah pakai 5, banyak sangat kot. Okey, kita letak bateri kita 3. Okey, kita lihat number of coils. Okey, bilangan lilitan kita masih lagi 3. Okey, kita play. Okey, dapat tarik 2. 3 bateri kita gunakan 3 bateri. Bilangan lilitan adalah 3, bilangan paper clip. Oh, cikgu tak reset table. Okey, cikgu reset table dulu lah. Okey, sekejap reset setup. Okey, so kita gunakan 3, number of coil 3. Okey, so play kat sini. Sekali lagi kita buat. Okey, so kita ada bilangan coil ni, bilangan lilitan 3, bateri kita tetapkan 3 dan number bilangan klip kertas adalah 2. Okey, kita
Reset setup. Kita gunakan, masih juga kita gunakan 3 bateri. Kita tambahkan bilangan lilitan kepada 5. Okey, kita lihat berapa yang ditarik. Okey, dia dapat tarik 3. Bilangan meningkat kita tengok bilangan lilitan ni meningkat kepada 5. Bilangan klip kertas yang ditarik jadi 3. Okey, kita reset setup lagi sekali. Kita tekan bateri kepada 3. Bilangan lilitan kita tambah kepada 9. Okey, kita tekan play. Kita lihat berapa yang ditarik. Okey, so dia tarik 4. Yang ni baru nampak, betul tak? So kat sini kita lihat semakin bertambah bilangan lilitan, number of course ni bilangan lilitan semakin bertambah bilangan lilitan, semakin bertambah kekuatan medan magnet. Macam mana kita tahu kekuatan medan magnet dia bertambah? Sebab dia dapat menarik lebih banyak klip kertas. Jadi adakah terbukti kita punya, mana kita punya ni? Hipotesis kita? Ya, menunjukkan hipotesis kita betul. Hipotesis kita diterimalah. Semakin banyak bilangan lilitan kegelup, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Kita dapati bila kita tambahkan bilangan lilitan dekat sini, mula-mula bilangan lilitan 3, kemudian bilangan lilitan 5, kemudian kita tambah bilangan lilitan tu kepada 9. Kita tengok kat sini ada 9 garisan. Bilangan klip kertas yang ditarik bertambah. Ini menunjukkan bahawa kekuatan medan magnet bertambah. Okey, cikgu share dekat grup. Nanti kamu boleh lihat result kita keputusan eksperimen yang kita dah buat. Okey. Okey, ada apa-apa soalan untuk kita punya kita punya eksperimen kita. So dia sangat menarik lah eksperimen ini. Dan cikgu ingat kita boleh buat dekat makmal sekolah kan, dekat makmal sangat menarik kelas. Memang sangat excited kamu lihat klip kertas itu dia melekat pada iron rod ni. Okey. So kat sini kamu boleh main kamu boleh cuba lagi lah. Kamu boleh tukar metal rod ni, kalau plastik tak dapat lah kan. Sebab apa plastik tak dapat kita cuba plastik ni kita letakkan 5 bateri. Number of course kita letak banyak. Okey, kita cuba pula kalau plastik jadi tak? Oh, tak dapat pun tarik. Sebab apa plastik ni tak dapat kelas? Sebab plastik bukan kenapa tak dapat? Kenapa plastik tak dapat tarik? Siapa nak jawab? Sebab apa? Tahu tak? Kalau tak dapat jawab, kalau tak dapat nak buka mic, boleh boleh komen. Ya, terima kasih Alia. Betul. Sebab plastik adalah bukan konduktor. Plastik ni adalah penebat. Sebab itulah elektromagnet tu dia hanya berlaku kepada konduktor sahaja. Konduktor apa? Konduktor elektrik. Kalau bukan konduktor seperti plastik ni, dia penebat, dia tak boleh mengalirkan arus elektrik, maka dia tak boleh menjadi elektromagnet. Jadi syarat dia apa untuk elektromagnet ni? Ada 2 syarat lah. Yang pertama, mesti ada aliran arus elektrik dan mestilah arus elektrik tu mengalir pada konduktor sahaja, konduktor elektrik. Kalau penebat tak jadi kelas. Jadi apa yang kita buat hari ni adalah kelas, yang ni iron ni kita panggil sebagai inilah solenoid sebenarnya. Yang kita tengok-tengok tadi tu solenoid kan. So ini adalah sebenarnya solenoid kita. Yang dalam buku teks ni yang kita tengok kat sini, inilah solenoid. Cara nak buat solenoid. Kan kita ada belajar 3 ketul ni kan. 3 corak ni. 3 konduktor, dawai lurus, dawai gelung dan juga solenoid. So solenoid ni macam mana orang buat?
solenoid ni yang macam ni lah, inilah solenoid kita. Samalah juga dengan ini dan samalah juga dengan video yang cikgu tunjukkan tadi, kita gunakan paku. Biasa dalam makmal kita tak guna paku lah. Ada setengah makmal tu guna paku kalau kita tak ada rod besi tu, kita boleh gantikan dengan paku. Okey, jadi kalau kita nak buat elektromagnet ni dekat rumah pun boleh sebenarnya. Yang penting kena berhati-hatilah. Dan kalau kamu nak dapatkan peralatan ni, pergi je kedai hardware tu. Dawai Cupra cakap kat dia. Tapi cari yang bertebat. Okey, dia lebih selamat lah. Okey. Boleh kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Okey, cikgu rasa eksperimen kita dah berjaya sampai di sini. So kita dapat lihatlah kat sini bahawa faktor yang mempengaruhi kita punya elektromagnet kita adalah kita dapati ada dua sekejap ya. Okey, so kita dapati ada dua yang mempengaruhi kita punya kekuatan elektromagnet, iaitu apa tadi yang pertama, arus dan juga bilangan lilitan. Okey. So kita dah dapat kenal pasti elektromagnet ni ada dua faktor yang mempengaruhi dan kita telah buktikanlah, iaitu arus dan juga bilangan lilitan kegelung. Mesti ingat kelas. Kalau soalan elektromagnet ni dia akan tanya dua perkara. Dua perkara utama yang sentiasa ditanya dalam soalan. Yang pertama, macam mana nak kuatkan elektromagnet kita. Dan yang kedua, dia suruh kamu tentukan arah. Kat mana utara, kat mana selatan. Itulah selalu yang ditanya dalam soalan. Okey, itu soalan favourite kalau elektromagnet. Cikgu kongsikan kepada kamu contoh-contoh soalan ni sebab senang. Supaya bila kamu study, kamu tahu kamu nak fokus yang mana. Sebab nak baca banyak kan. Jadi kamu kena fokus kepada yang ni kena ingat, yang ni kena ingat. Jadi cikgu tekankan kat mana selalunya soalan yang ditanya tentang elektromagnet dan tajuk-tajuk lain. Itu sangat penting sebab kita kena study smart bukan study hard. Study smart bukan study hard. Kalau study hard pun tapi salah cara teknik belajar salah, tak dapat juga ilmu tu dengan baik, tak dapat kuasai ilmu tu dengan baik. Jadi kita kena study smart. Maksudnya belajar dengan cara yang betul, baca benda yang betul dibaca, bukannya baca benda yang tak perlu untuk sebagai persediaan. Tapi sepatutnya kita belajar ni kelas bukannya untuk peperiksaan semata-mata, tapi kita nak gunakan juga apa yang kita belajar ni dalam kehidupan. So tajuk elektromagnet ni memang sangat dekat dalam kehidupan kita seharian. Tapi mungkinlah sekarang ni kamu tak ambil kisah sangat sebabnya kamu kecil lagi. Tak ada nak kisah lampu padam ke, lampu kat situ terbakar lah rumah kita. Yang kat sini radio tak berfungsi lah. Tak ada kan? Tak ada kamu nak ambil kisah sebab semua tu diambil cara oleh ibu bapa kamu. Tapi tak apa, kamu kecil lagi belajar. So nanti bila kamu one day kamu akan jadi dewasa dan kamu boleh gunakan ilmu ni untuk kehidupan seharian kamu. Okay? Okay, so kita dah habis eksperimen 7.2. Terima kasih cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar yang turut serta dalam eksperimen ini yang tadi kita buat bersama-sama. Cikgu harap kamu buatlah, janganlah cikgu seorang sendiri kan. Cikgu dah pernah buat. Okay, so kita masuk kepada penggunaan ataupun aplikasi elektromagnet dalam kehidupan. So ni yang cikgu dapat daripada buku teks lah dan kamu boleh baca lagi dekat internet, banyak lagi sebenarnya kegunaan elektromagnet. Sekarang ni yang selalu kita guna kad ni, kamu tak gunalah parents kita kan. Kita gunakan kad debit dan juga kad kredit. Selalunya kita gunakan kad ni untuk bayarkan. Sekarang kita nak cashless, kita ke arah dunia yang tak nak pakai cash, kita nak pakai kad. Sebab apa? Bila kad ni kita tak perlu nak bagi-bagi, tak ada kontak kan. Sebab kalau kita tengok duit kertas kita tu ada berapa banyak bakteria kat situ, mikroorganisma, so boleh menyebarkan penyakit dan sebagainya. Jadi kita banyak guna kad debit lah. Okay,
So kita ada yang pertama, kita ada kompas. Kompas menggunakan magnet. Cikgu ada terangkan dah pada kamu pada masa kita belajar magnet hari tu. Okey, sebab kita tahu bila magnet ni dia sentiasa menunjuk ke arah utara dan selatan. Okey, kita ada kad debit dan kad kredit yang mempunyai jalur elektromagnet yang menyimpan maklumat dekat belakang tu. Kan kita ada, manakah cikgu? Kita ada jalur ni kelas. Jalur ni lah kat sini dia ada menyimpan maklumat lah kat sini. So sebab tu kita boleh swap, kita boleh swap dia dekat mesin tu. Okey, dan kita ada kunci bermagnet pada pintu menggunakan elektromagnet untuk mengunci pintu secara automatik. Okey, maksudnya bila kita kata elektromagnet ni dia mesti ada elektrik lah. Barulah benda tu berfungsi. Sama lah macam kad kita tu kan, kalau dia duduk sesaja, dia tak boleh menjadi magnet. Tak ada pun dia tertarik ke apa-apa. Tapi bila kita swap, kita guna alat ni, maka barulah dia berfungsi sebab dia perlukan elektrik untuk dia berfungsi. Sama jugalah kunci bermagnet yang menggunakan elektromagnet. Okey, untuk mengunci pintu secara automatik. Okey, itu sahaja untuk kelas kita. Kita dah habis tajuk elektromagnet. Jadi ada apa-apa soalan kelas sebelum sebab kita dah habis ni, cikgu nak kita bincang, kita tengoklah sikit soalan yang cikgu dah bagi kepada kamu. Okey, ada soalan? Tak ada cikgu. Natasha memang selalu tak ada. Okey, baik. Kalau tak ada, cikgu nak kamu lihat modul yang cikgu dah bagi dan cikgu nak kamu buat latihan. Kau pergi dekat hujung sekali modul kamu tu. Buat soalan yang berkaitan hari ni iaitu elektromagnet nombor 2. Buat nombor 2 sekarang, muka surat 14. Yang bercetak boleh tulis dengan pen, yang tak bercetak tu tulislah jawapan dulu kat mana-mana. Cikgu bagi masa kamu 10 minit, cukup? 10 minit untuk jawab soalan nombor 2 saja. Soalan lain tu tak perlu lagi jawab, soalan nombor 2. Kemudian kita terus bincangkan jawapan untuk soalan nombor 2. Okey, 10 minit kamu bermula sekarang. Okey, yang tak tahu yang mana, yang ini kelas. Ni soalan nombor 2 ni, soalan nombor 2. Yang soalan nombor 1 ni kamu buat nantilah. Soalan nombor 2 yang ni kita buat. Muka surat 14. Okey, soalan nombor 2 dan nombor 3 ni memang berkaitan dengan elektromagnet. Kalau kita perhatikan soalan dia memang suruh kamu tengok kutub apa dan kemudian macam mana kita nak menambahkan kekuatan medan magnet. Okey, buat nombor 2 dulu kelas. Okey, cikgu bagi masa 10 minit bermula sekarang. Kamu dah tinggal 9 minit je lagi. Okey, buat soalan nombor 2.
Okay, kalau ada soalan boleh tanya sementara kamu nak jawab tu. Kalau ada soalan tak faham ke apa ke, boleh tanya cikgu, tak ada masalah. Nak tanya jawapan je, tanya soalan. Okay. Okey, ni dalam modul yang cikgu bagi hari tu. Nurdin ingat tak? Tak apalah, cikgu scroll. Okey. Yang ni kamu boleh rujuk dekat modul, cikgu ada bagi dari tu dalam grup. Okey. Tak apa, cikgu akan forwardkan sekali lagi. Untuk yang mereka yang tak jumpa modul ni. Cikgu dah bagi bila lama dah. Ni ada Okey, dalam modul ni ada untuk cikgu dah share dekat, cikgu dah forward balik dalam grup kita. Boleh lihatlah siapa yang belum ada tu. Okey, masa tinggal 4 minit saja lagi. Buat soalan nombor 2 saja dulu ya kelas. Soalan nombor 3 tu nanti kalau kita ada masa sempat lagi kita buat. Okey? Kita soalan nombor 2 dahulu kita bincang sebab kita tak banyak masa kan. Kita bincang soalan nombor 2. Okey. Soalan B. Kalau boleh sekarang kamu dah kepada soalan B Okey, ada masa 3 minit lagi. Okey, soalan 2A dan 2B saja. Soalan 3 kamu buat nantilah. Soalan 3 pun elektromagnet. Ni memang soalan 2, soalan cikgu bagi ni memang 2 soalan favourite. Kalau dalam exam, kalau tajuk elektromagnet, inilah soalannya yang ditanya. Okey.
Okey, ada 2 minit lagi masa. Satu minit lagi. 1 minit lagi. Okey, masa 10 minit dah tamat. Okey, sekarang kita akan bincang. Okey, siapa nak jawab soalan A1? Oh, dia ni terus left. Okey, soalan 2, kita lihat soalan 2A. Rajah 4.1 menunjukkan susunan radas yang disediakan oleh Suzy untuk mengkaji sejenis daya. Okey, dia nak kaji sejenis daya lah. Daya apa ni? Daya elektromagnet. So kita ada paku, kita ada wayar kuprum. Macam yang kita buat tadi lah, kita ada sel kering dan kita ada Swiss dan kita ada klip kertas. Okey, soalan 2A1. Okey, siapa nak jawab? Ramalkan apa yang dapat diperhatikan apabila Swiss ditutup. Klip kertas ditarik oleh paku. Betul. Klip kertas ditarik ataupun kita boleh guna tertarik. Tertarik kepada paku ataupun kita boleh kata melekat pun boleh. Klip kertas melekat pada paku. Macam itulah. Okey, bagus Nurin. Okey, 2A2. Namakan daya yang terbentuk apabila Swiss ditutup. Okey, yang lain pula. Nurin dah jawab dah. Natasha nak cuba, Natasha? Natasha. Okey, maybe Natasha EFK. Okey, siapa yang lain nak cuba? Daya apa yang terbentuk apabila Swiss ditutup? Okey, tak tahu ke? Okey. Baik, daya yang terbentuk dekat sini adalah daya elektromagnet. Okey, so daya terbentuk adalah lain slow. Tak apa Natasha, boleh jawab dekat chat, tak semestinya cakap Kalau kamu nak bagi jawapan, bagi je dekat chat, cikgu faham. Lain tak semua orang clear kan. Tulis dekat chat je. Okay, so kat sini adalah daya elektromagnet. So elektromagnet ni juga merupakan satu daya lah. Kenapa elektromagnet ni satu daya? Sebab dia boleh menarik dan menolak. Sebab itulah dia adalah daya. Sebab daya ni kelas, nanti kita akan belajar dalam bab 8 sebenarnya, tapi tak apalah, cikgu bagi tahu kamu sekarang. Daya ni dia adalah tolakan dan tarikan. Kalau ada dua-dua ni ataupun salah satu, tolakan atau tarikan, itu kita kenali sebagai daya. Contoh dayanya yang sekarang kita belajar adalah daya elektromagnet. Kenapa elektromagnet ni satu daya? Sebab tadi kita kata
dia boleh menarik klip kertas ini. So dia ada menarik. So ada tarikan di situ. Contoh daya yang lain, daya graviti. Kenapa kita kata graviti tu daya? Sebab dia boleh menarik kita ke bawah. Tu daya. Okey? Okey, sekarang dia nak labelkan N untuk kutub utara dan S untuk kutub selatan di dalam kotak dalam rajah 4.1. Okey, inilah yang cikgu cakap. Soalan ni lah yang kita gunakan teknik sama ada kita gunakan genggaman tangan kanan tadi ataupun yang ikut arah jam atau lawan arah jam. Untuk jawab soalan ni kelas, perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena lukis arah arus. Cara pertama, lukis arah arus dulu. Okey, cikgu dah tunjuk semalam kan? Tak apa. Lukis arah arus. So macam mana kita nak tahu arus tu bergerak ke mana, dari mana ke mana? Ingat, dari positif ke negatif. Terminal positif bateri ke terminal negatif bateri. Jadi ini positif, ini negatif. Macam mana cikgu tahu? Kamu lihat yang panjang itu adalah positif. Yang pendek adalah negatif. Jadi kat sini kita lihat sel kering kita ada dua lah. Ada dua bateri digunakan. Tak kisah. Positif yang panjang, yang pendek tu negatif. Jadi kalau dari positif ke negatif. Maksudnya positif pergi ke sanalah ke negatif. Macam tu. Bukan maksudnya dia bergerak macam ni bukannya dia melintasi. Dia tak akan melintasi bateri tu. Dia tak akan melintasi bateri. Okay, dia akan keluarlah daripada bateri. So, daripada sini, kamu lukis, pastikan lukis setiap ni. Setiap militan ni ada arah arus. So, ikut je pen kamu tu macam mana kamu buat. Okay, ikut macam ni. Okay, sebelah sini turun. Okay, pusing lagi turun. Pusing lagi turun. Pusing lagi turun. Okay, turun. Okay, ikut je. Okay, turun. Turun. Okay, turun. Basically semua turun lah kan. Takkanlah ada yang naik pula tiba-tiba. Okay, turun. Okay, bergerak macam tu. Okay. So sekarang kita dah ada dah. Dia ke sana kan. Jadi sekarang gunakan jari genggaman. Guna tangan kanan kamu. Yang jari adalah arus, mewakili arus. Jari kita mewakili arus, ibu jari kita mewakili utara. Okey, mewakili utara. So sekarang buatlah jari kamu. Macam ni ke? Oh, tak jadi pun sebab dia ke bawah kan? Oh, macam ni tak jadi. Okey, cuba macam ni pula. Okey, macam ni. Oh, sama cikgu. Tengok jari kamu, bila kamu tutup jari kamu tu, sama arah tak dengan kita punya anak panah tu? Boleh cuba dua-dua dia dua je. Sama ada ke bawah, jari kamu ke bawah, tanda tak nak, tanda tak bagus ataupun tanda bagus kan? Okey, cuba mana-mana dulu. Kita cuba ke bawah. Okey, bila cuba ke bawah kamu buat macam ni. Letak dekat, macam cikgu punya, tak nampak pula Okey, letak dekat kamu punya kertas tu. Letak dulu macam ni. Lepas tu kamu tutup jari kamu. Tutup. Okey, sambil tutup tu, sambil kamu lihat anak panah. Lihat anak panah yang di sini di kelas. Sambil tutup, sambil lihat anak panah tu. Sama tak arah dia? Oh, macam ni. Tak sama lah cikgu sebab dia berlawanan arah. Okey, cuba ke atas pula jari kamu. Cuba ke atas, tutup. Okey, tutup. Oh, tutup. Bila kamu tutup, sama arah. Sama arah. Jadi, kat mana utara kelas? A atau B utara? Dapat tak ni? Afiq dapat tak? Arif? Ikmal? Jadi yang mana utara? Kita buat jari kita. Okey. So bila kita tutup jari kita macam ni, kita dapat lihat jari kita sama arah dengan arah yang kita lukis tadi. Okey. So daripada yang cikgu buat ni,
A adalah utara. So kita label lah N dan S. Okay, kenapa kita tak guna U? Sebab dalam soalan dia dah kata dekat sini N untuk kutub utara, S untuk kutub selatan. Jangan tiba-tiba kamu pergi tukar pula dia jadi U. Kena ikut arahan soalan. Okay? Ada masalah untuk tentukan utara selatan, gunakan jari kita. Macam tu. Ataupun macam ni. Sambil-sambil kamu buat macam ni, sambil-sambil tengok arah arus yang kamu dah lukis ni. Okay. So daripada ni kita dapatlah A sebelah sini adalah utara, sebelah sini adalah selatan. Okay. Kita cuba nanti soalan B pula. Soalan B sama juga. Okay. Soalan B pula, selepas itu Suzy menjalankan aktiviti seperti dalam rajah 4.2. Okey, sekarang Suzy buat aktiviti ni pula. Rajin betul Suzy ni kan, tadi dah satu lah, sekarang dua pula. Okey, soalan B1. Apa yang Suzy ni buat Dia buat solenoid. Okey, macam yang kita buat tadi tu, yang kita tarik-tarik guna rod besi tu Dan dia ada satu bar magnet bar lah. Okey. Ada bateri, kita ada 3 bateri kat sini. Lukis arah pergerakan arus. Okey, sama juga macam tadi. Lukis pergerakan arus dulu. Jadi arus bergerak dari terminal positif ke terminal negatif. Mesti ingat kelas. Okey, dari positif ke negatif. Dari yang panjang ke yang pendek. Okey. So buatlah arah arus. Buat macam tu. Okey, so naiklah. Naik sampailah dekat sini. Oh, ikut lagi, ikut. Oh, atas. Ikut lagi, atas. Ikut lagi, atas. Ikut lagi, okey. Ke atas. Ke atas. Ke atas. Ke atas. Okey, ke atas, turun. Jadi macam tu. Okey, so itu adalah arah arus kita. Senang je. Okey, kamu lukis je. Lukis macam tu lah. Okey. Dah dapat dah arah arus macam ni. Okey, cikgu harap semua tak ada masalah untuk melukis arah arus. Okey, dah siap arah arus. Okey, dah dapat dah jawapan nombor 1. Okey, sekarang kita pergi soalan jawapan nombor B2 pula. Suzy kemudiannya menolak magnet bar itu menghampiri solenoid. Oh, dia dekatkan magnet bar ni, dia pergi ke sana. Dia dekatkan dengan solenoid kita kan? Okey, nyatakan dan terangkan pemerhatian terhadap tindakannya. Jadi kat sini kelas ada 2 soalan yang ditanya. Pertama, nyatakan. Nyatakan ini maksudnya dia suruh kamu nyatakan pemerhatian. Apa yang berlaku bila Suzy tu dekatkan magnet bar tadi dengan solenoid. Soalan yang kedua adalah terangkan. Maksudnya kamu kena jelaskan pemerhatian. Kenapa jadi macam tu? Jelaskan kenapa jadi seperti yang kamu nyatakan dalam pemerhatian tu. Okey. Jadi kelas, kalau kita lihat dekat sini, magnet bar ada utara selatan. Solenoid juga ada utara selatan. Sebab sekarang ni solenoid kita adalah elektromagnet. Bila elektromagnet, dia akan ada sifat seperti magnet kekal. Masih kita dah habis? Okey, sekejap lagi. Okey, jadi kita tentukan yang mana utara selatan. Okey, soalan ni kamu tentukan mana utara selatan. Sama juga tadi kelas, gunakan kita punya jari. Okey, so bila kita tutup jari kita, sebelah sana adalah utara. So J ni adalah utara dan K ni adalah selatan. Jadi kita lihat utara kat sini, magnet bar utara, solenoid adalah selatan. Jadi dia akan menarik antara satu sama lain. Jadi jawapan kita, magnet bar atau kamu boleh juga cakap solenoid akan tertarik kepada, cikgu pergi cepat sebab kelas kamu dah habis, solenoid. Itu pemerhatian. Jelaskan kenapa dia tertarik? Kerana J adalah
kutub utara. Manakala K ke apa? K adalah kutub selatan. Okey. Kutub yang berlainan akan menarik antara satu sama lain. Okey, dah habis. Okey. Jadi itu sangat penting untuk kamu tahu kat mana macam mana nak tahu utara dan selatan. Okey kelas kita sampai di sini sahaja. Nanti cikgu akan screenshot jawapan ni dan hantar dalam grup kita. Cikgu minta maaf sebab cikgu terambil masa kamu sebanyak 4 minit. Okey kelas, itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu.